Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Masyitoh dan rakan-rakan sekalian. Pada kali ini kami akan membentangkan tokoh bahasa Datuk Dr. Hassan Ahmad dan tokoh sastera Datuk Dr. Zurina Hassan. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli iaitu Nur Azwani, Nur Zulaika dan saya sendiri, Nur Soleha. Baiklah, kita akan memulakan dengan tokoh bahasa Datuk Dr. Hassan Ahmad bermula dengan pengenalan, latar belakang, karya, sumbangan dan falsafah dan pemikiran beliau. Sedikit pengenalan Datuk Dr. Hassan Ahmad. Datuk Dr. Hassan Ahmad merupakan bekas Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Beliau juga merupakan pengerusi Gerakan Memansuhkan PPS MI. Baiklah, kita beralih kepada latar belakang Datuk Dr. Hassan Ahmad. Datuk Dr. Hassan Ahmad dilahirkan pada 8 Disember tahun 1936 di Muar Johor. Beliau merupakan anak sulung daripada 8 adik-beradik. Pada permulaan persekolahannya, beliau bersekolah di Sekolah Melayu Bersing dari tahun 1942 sehingga 1943. Kemudiannya, beliau melanjutkan persekolahannya di Sekolah Melayu Muar pada tahun 1945 sehingga 1948. Pada tahun 1957, beliau melanjutkan pelajaran pada peringkat menengah di Sekolah Tinggi Muar Johor. Pada tahun yang sama iaitu tahun 1957, beliau telah melanjutkan pelajaran ke Mata Melayu Kuala Kangsar, Perak. Pada peringkat ijazah, beliau telah menyambung pelajaran di Universiti Malaya dengan mengambil ijazah sarjana muda sastra. Beliau juga merupakan anak Melayu yang pertama menerima ijazah kedoktoran sains sosial dari Universiti Leiden. Berikut merupakan sumbangan Datuk Dr. Hassan Ahmad. Beliau merupakan Setiausaha Persatuan Bahasa Melayu Universiti Malaya pada tahun 1960 hingga 1961. Seterusnya, beliau juga pernah menjawat jawatan sebagai Presiden Persatuan Bahasa Melayu Universiti Malaya pada tahun 1961 hingga 1962. Pada tahun 1961, beliau juga menyandang jawatan sebagai Penolong Daerah Pontian. Pada tahun 1963, beliau merupakan Pegawai Penyelidik Dewan Bahasa dan Pustaka. Berikutnya, beliau juga pernah menyandang jawatan Ketua Bahagian 1 Persatuan Penulisan Nasional yang dikenali sebagai PENA. Seterusnya, beliau juga merupakan Ketua Bahagian Penyelidikan DBP pada tahun 1971 hingga 1976. Pada tahun 1976, beliau juga telah menyandang jawatan sebagai Ketua Pengarah DBP. Selanjutnya, beliau juga pernah menjadi Jawatan Kuasa Tetap Majlis Bahasa Melayu Indonesia yang dikenali sebagai MABBIM. Berikutnya, beliau juga pernah menjadi pengerusi Majlis Bahasa Malaysia dalam menyelaras ejaan dan istilah antara 3 negara iaitu Malaysia, Indonesia dan Brunei. Dr. Hassan Ahmad mempunyai pelbagai karya. Antara karya beliau ialah Cetusan dan Pemikiran Hassan Ahmad iaitu pada tahun 1988, seterusnya Keluar Jendela iaitu pada tahun 2009, Imbasan iaitu pada tahun 2000 dan Bahasa dalam Pemikiran. Falsafah dan Pemikiran. Menurut Dr. Tamizi Hasrah, pensyarah Pusat Pengajian Bahasa dan Falsafah dari UUM, mengatakan bahawa Dr. Hassan Ahmad menghubungkan tata bahasa dan tata berbahasa. Dr. Hassan Ahmad mempunyai 2 sekolah pemikiran falsafah bahasa iaitu Kepastian Linguistik dan Linguistik Reality. Beliau mengandaikan bahawa bahasa mempengaruhi manusia berfikir, maka jika bahasa mempengaruhi cara kita berfikir, lebih baik kita berfikir di dalam bahasa kita sendiri, iaitu bahasa Malaysia. Baiklah, kita beralih kepada tokoh sastera iaitu Datuk Dr. Zurina Hassan. Pada bahagian ini, kami akan menerangkan berkaitan pengenalan, latar belakang, sumbangan, karya, pemikiran dan falsafah Datuk Dr. Zurina Hassan.
Sedikit pengenalan berkaitan tokoh sastera Datuk Dr. Zurninah Hassan. Beliau merupakan sastrawan negara yang ke-13. Beliau mengarang puisi secara sambilan pada mulanya. Beliau mula menulis sejak berumur 12 tahun lagi. Beliau merupakan wanita pertama dipilih sebagai sastrawan negara. Kita teruskan lagi dengan latar belakang Datuk Dr. Zurninah Hassan. Datuk Dr. Zurninah Hassan dilahirkan pada 13 Jun 1949 di Bakabata, Alustar, Kedah. Namun, beliau dibesarkan di Tikam Batu, Kedah. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Tikam Batu pada tahun 1956 sehingga 1960. Beliau kemudiannya melanjutkan pelajaran di Sekolah Inggeris Sungai Layar melalui Special Malay Class pada tahun 1961 hingga tahun 1963. Beliau meneruskan lagi pelajaran beliau pada peringkat menengah di Sekolah Konvent Sungai Petani pada 1964 sehingga 1966 dan Sekolah Sultanah Asma Alustar Kedah dari 1967 sehingga 1970. Pada tahun 1971, Datuk Dr. Zurninah Hassan memilih Universiti Pulau Pinang atau dikenali sebagai Universiti Sains Malaysia untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat Menara Gading dalam jurusan Ilmu Kemanusiaan. Pada tahun 1974, Datuk Dr. Zurninah Hassan berjaya mendapatkan ijazah Sarjana Muda Sastra. Setelah beliau memilih untuk bersara pilihan, beliau telah melanjutkan pengajian ijazah sarjana di Universiti Putra Malaysia dari tahun 1988 sehingga tahun 2001. Perjuangan beliau diteruskan di peringkat kedoktoran di Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya pada tahun 2003 dan memperoleh ijazah Doktor Falsafah pada tahun 2008. Sumbangan Datuk Dr. Zurninah Hassan. Beliau telah menghasilkan banyak karya penulisan seperti sajak, cerpen dan juga novel sebagai rujukan pembelajaran serta tauladan. Beliau juga pernah diumumkan sebagai sastrawan negara yang ke-13 kerana sumbangan besar beliau melalui karya dan juga pemikiran terhadap perkembangan sastra serta impak dalam penyebaran ilmu. Seterusnya, beliau telah dianugerahkan darjat setia di Raja Kedah sempena ulang tahun Hari Keputaan Sultan Kedah yang ke-86. Selanjutnya, beliau pernah menjadi karyawan tamu di Institusi Alam dan Tamadun Melayu iaitu ATMA pada tahun 1997 hingga 1998 di Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada tahun 2011, beliau dilantik sebagai pakar perunding dan fellow penyelidik di Akademik Pengajian Melayu Universiti Malaya. Seterusnya, Dr. Zurninah Hassan juga mempunyai pelbagai karya. Antara karya beliau ialah Sesayup Jalan tahun 1974, Meneruskan Perjalanan pada tahun 1987, Keberangkatan 1985, Hatimu Aisyah 1991. Salah Sila pada tahun 2005, Menunggu Pesawat pada tahun 2021, Pujangga Tidak Bernama pada tahun 1994, menjelang pemilihan pada tahun 2004. Falsafah dan pemikiran Datuk Dr. Zurninah Hassan. Terdapat 3 falsafah dan pemikiran yang dipegang oleh Datuk Dr. Zurninah Hassan. Yang pertama ialah sfera diri dalam wanita. Datuk Dr. Zurninah Hassan banyak memperlihatkan sfera diri dalam wanita apabila mengarang karyanya. Beliau menggunakan sumber perasaan dan kesan pengalaman serta makan kehidupan. Sfera yang kedua ialah sfera perkahwinan dan keluarga. Beliau telah mempersoalkan kebebasan seseorang wanita. Yang ketiga ialah sfera kemasyarakatan. Zurninah Hassan telah menggunakan falsafah asas 50 dalam menyampaikan karya beliau dalam menyoalkan permasalahan masyarakat.